PRN Melaka, BN menang besar. Mampukah ia menjadi penentu untuk PRU 15 kali ini? Jom kita. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Dan pada hari ini saya berada di Bumi Melaka lagi selepas bertemu dengan seorang dua calon. Dan pada hari ini sebenarnya satu benda yang unik, saya bertemu bual dengan bukan seorang calon tapi orang besar, orang penting bagi BN di Melaka, pengurusi perhubungan UMNO Melaka sendiri, yang saya kira sangat sesuai untuk memberi komen sama ada result PRN Melaka yang mana BN menang yang agak bergaya juga dalam PRN sebelum ini. Adakah ia bakal menjadi penentu ataupun dia menjadi satu garis panduan yang besar bagi BN kali ini menang pula dalam parlimen, terutamanya di Melaka, di 6 parlimen di Melaka. Bersama kita pada hari ini tuan-tuan semua, orang hebat Datuk Rauf kita. Jom kita bersama beliau. Okey, mukadimah telah pun diberi dan sure semua orang faham kenapa saya memilih untuk berada di sini pada petang ini. Kerana saya pun nak tahu juga sebenarnya, sebab ramai orang yang membicarakan janganlah nak compare PRN Melaka, PRN Johor untuk parlimen. Benda yang sangat-sangat berbeza kata mereka. Tapi ada yang kata itu signal yang baik kepada BN yang menunjukkan bahawa kenapa BN boleh menang dalam PRU kali ini. Dan hari ini bersama saya Datuk Rauf kita, orang penting, orang yang hebat, orang besar di Bumi Melaka ni. Tambah pula seorang yang memang sangat-sangat sesuai untuk komen pasal BN di Melaka. Sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Datuk Seri sebenarnya, tapi tak apalah, kita lebih selesa panggil Datuk sebenarnya, lebih santai kan. Abang pun boleh. Abang pun boleh. Memang kita kenal sangat Datuk Seri kita ni. Ya Datuk, macam mana melihat keadaan sekarang ni, macam mana selepas habis fasa yang pertama seminggu kempen, macam mana nampak situasi sekarang ni? Saya nak menyorot balik apa yang diperkatakan tadi tentang perbezaan di antara pilihan raya negeri dan pilihan raya umum ni. Yes. Banyak yang mengatakan Melaka boleh dijadikan rujukan, tetapi rujukan Melaka bukan penentu untuk kemenangan parlimen. Ya, betul. Sebenarnya kata mereka. Tetapi kalau kita lihat pada faktor pengundi yang akan keluar mengundi adalah orang yang sama. Orang sama. Orang yang mengundi di pilihan raya negeri, begitu juga dengan pilihan raya umum ini. Tetapi peratusnya, berdasarkan kepada suasana, masa dan keadaan, peratus pengundi keluar masa pilihan raya negeri hari itu ialah 65%. Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan pada pilihan raya umum ini lebih kurang 75%. Maksudnya pertambahan 10%. Tapi kalau nak diukur daripada sudut perbandingan di antara jumlah undi pada pilihan raya lepas, pertambahan 10% pada pilihan raya ini jangkaannya, saya menjangkakan bahawa dengan jentera yang baik, dengan mood yang baik, dengan kempen yang berjalan begitu terancang, saya yakin kita dapat memberikan sekurang-kurangnya 5 kursi. Untuk 5 kursi daripada 6? Daripada 6. Sebelum ni tu? Sebelum ni kita hanya menang 2, tapi 2. Satu calon, satu wakil rakyat tu cabut lagi. Jadi Melaka hanya tinggal 1. Okey. Jadi apa yang saya nak katakan pada hari ini ialah keyakinan rakyat dalam memberikan mandat kepada Barisan Nasional pada pilihan raya negeri yang lalu, melihatkan sebuah kestabilan politik yang telah memberi keyakinan kepada rakyat Melaka dan juga kerajaan negeri yang ditadbir urus oleh Barisan Nasional, membuahkan hasil yang baik. Kita dapat melihat pelabur-pelabur asing, sebab saya Esko Pendestrian dan Pelaburan, dalam siri lawatan ke luar negara yang saya lakukan untuk membuat pemasaran, kebanyakan mereka akan membuat kajian dulu sama ada Melaka ini stable atau tak stable, pada sudut pelaburannya bagaimana. Daripada pengamatan saya setelah saya menjalankan beberapa misi pelaburan di seluruh negara, kestabilan politik ini amat penting bagi mereka datang untuk membuat pelaburan yang besar. Jadi hasil daripada kemenangan 3/4 majoriti dalam Dewan Undangan Negeri telah meyakinkan pelabur-pelabur ni, sama ada pelabur-pelabur kecil, sederhana ataupun yang berinsentif tinggi ni, mereka telah melihat Melaka salah satu tempat yang cukup sesuai untuk membuat pelaburan. Oleh itu saya melihat kepentingan kepada rakyat dalam negeri Melaka sepanjang kempen pilihan raya ini mestilah menjurus kepada
sebuah kerajaan yang ditadbir urus oleh Barisan Nasional dan wakil-wakil parlimennya nanti mestilah seiring dengan kestabilan yang ada pada Melaka. Kalau tidak nanti nak membangunkan sebuah kawasan parlimen ini, dia mesti bekerjasama di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan yang mengurus tadbir negeri. Jadi kalau dia tak seimbang, nanti dia tidak akan dapat satu kata sepakat untuk membangunkan kawasan-kawasan mereka. Ini akan merugikan mereka dan akan merugikan rakyat. Ya. Jadi seharusnya kalau kita melihat dalam keadaan kestabilan politik yang ada ni, kemakmurannya rakyat dapat rasa dah. Betul. Di Melaka ni, apa juga kita nak buat, apa juga perancangan nak buat, rakyat menerima baik dalam usia kita setahun. Untuk pengetahuan semua, pada 19 hari bulan ini genap setahun pilihan raya umum negeri Melaka. Sama dengan tarikh mengundi. Sama dengan tarikh mengundi. Lain Jadi macam kita tu. sebenarnya menyambut hari ulang tahun pertama. Serentak dengan hari mengundi. Ya. Okey, tapi Datuk Seri, ada yang sebaliknya pula. Walaupun Datuk Seri tadi sebut pasal pengundi yang sama. Pengundi yang sama yang mengundi dalam PRN Melaka dan juga yang akan mengundi dalam PRU 15 dengan penambahan pengundi baru lebih kurang sekitar mungkin 10,000 lebih kurang setiap tahun. Satu don ya. Okey, jadi ramai yang berpendapat sebaliknya. Seperti apa yang berlaku di Baling, Kedah dan juga beberapa negeri di Semenanjung Malaysia, apabila parlimen dimenangi oleh pakatan yang lain, manakala DUN pula dimenangi oleh gabungan yang lain. Seperti apa yang berlaku di Baling sebelum ini, yang mana parlimennya dimenangi oleh BN, manakala kawasan-kawasan DUN-nya tumbang kepada PAS dan sebagainya. Jadi kalau Datuk mengatakan bahawa pengundi yang sama, ada pengundi jenis yang memang dia suka bagi undi DUN pada orang lain, pada parlimen pada orang lain. Kerana mereka kata ini membentuk kerajaan federal. Macam Datuk? Saya dalam kajian saya di Melaka, perkiraan ini tak termasuk dalam negeri Melaka. Melaka tak jadi ya? Melaka tak jadi begitu. Sebab kalau diukur dalam siri pilihan raya umum sebelum ini, sekarang kita dah masuk pilihan raya umum kali 15. Kalau kita nak buat perbandingan pada pilihan raya umum 14, pattern tu tak ada kat Melaka. Tak ada. Seperti yang berlaku di Baling tu, tak ada. Apa yang saya tekankan bahawa di Melaka ni, they will take all. If you win, you win all. If you lose all. So orang Melaka bertekad untuk menstabilkan kemakmuran rakyat ini berdasarkan daripada pilihan dia memilih Parti Barisan Nasional untuk mentadbir urus negeri. Dan kita tengok sekarang ni terkata daripada sepadan Negeri Sembilan sampailah ke Johor, kemakmuran ini adalah satu nilai kehidupan yang begitu tinggi. Rakyat tidak kelang kabut. Jadi hakikatnya ialah rakyat mesti memilih sebuah parti yang berwakil rakyat kan, yang sama partinya di peringkat negeri Melaka untuk dibawa di peringkat parlimen. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Berlaku di bajet tanah ini apabila ahli parlimen yang dimenangi dulu atas tiket UMNO dan Barisan Nasional kemudian meloncat ke parti seberang, nak menguruskan rakyat ini dia terbagi dua. Jadi dia akan berlaku perpecahan, dia tidak akan ada satu muafakat kerana dia sudah hilang daripada konsep muafakat itu sendiri. Kalau dulu agihan untuk membangunkan Parlimen Bajet Tanah diagih mengikut adun-adun yang telah terpilih. Kita ada 5 kawasan Dewan Undangan Negeri yang agihan yang diberikan peruntukan kepada ahli parlimen itu diagihkan sama rata. Tapi apabila tidak ada persamaan, maka dia akan pincang. Kalau setakat kita nak cerita tentang perkhidmatan menyantuni rakyat dalam pelbagai kaedah, sama ada berziarah orang sakit, mati, itu wakil rakyat lokal boleh buat. Sebenarnya kita memerlukan satu wakil rakyat parlimen yang berjiwa jauh lebih besar, membawa masuk pembangunan, membina semula modal insan yang dah sedia ada dalam kawasan parlimen ini. Kerana kalau tak dibandingkan Masjid Tanah 10 tahun dulu dengan 10 tahun sebelum itu, adalah jauh lebih baik. Apabila kita memberikan peluang kepada anak muda menjadi seorang ahli parlimen yang kita yakini boleh membawa pembangunan dalam Masjid Tanah, akhirnya dia melompat. Kita tidak dapat satu pembangunan pun daripada perjuangan beliau sebagai seorang ahli parlimen. Saya kena cakap berterus terang untuk orang Masjid Tanah tahu, kerana kalau dibandingkan zaman Tan Sri Abdul Seman, seorang wakil rakyat yang telah pun
bersara sekarang ini, tetapi jasanya amat besar. Tan Sri Abdul Osman membawa masuk Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Tan Sri Abdul Osman membina Institut Kemahiran Tinggi MARA. Tan Sri Abdul Osman juga membawa masuk Institut Teknologi Unggas. Tan Sri Abdul Osman juga bawa membina Kolej Komuniti, Kolej Metrokulasi, Matap Rendah Sains MARA. Dan merata dalam setiap kawasan lokaliti DON itu ada pembangunan yang dibawa. Dan hasilnya Masjid Tanah telah menjadi satu hub pendidikan yang terbaik. Kita ada UniKL dalam Masjid Tanah. Kita ada Institut Latihan Tinggi, Institut Latihan Pedestrian di Tabung Naning. Dan kita ada Universiti Melaka di Kuala Linggi. Dan kita ada berkata kita masuk je dalam setiap parlimen, dalam setiap DON yang ditadbir urus yang diwakili Abu Subhan waktu ketika itu membawa pembangunan. Berbeza dengan ahli parlimen yang sebelum ini. Kita tak nampak bagaimana menyantuni rakyat dalam kaedah yang boleh dibuat oleh wakil rakyat tempatan, maksudnya adun kawasan, boleh sama dengan ahli parlimen. Saya melihat bahawa kali ini seorang ahli parlimen muda yang dibawa dan diketengahkan untuk bersama-sama membangunkan Melaka dan juga Masjid Tanah ini akan memberikan impak yang besar. Susah kalau sembang dengan Datuk, memang kita nak potong susah. Dia punya point dia pergi bang jenuh nak potong kan, tapi tak apa, kita faham. Okey Datuk. Situasi 6 saja kursi parlimen di Melaka dan setiap negeri ada pergolakan untuk menentukan calon. Seperti apa yang kita faham selama, bukan kata hanya BN, parti lain pun sama. Pergolakan untuk menentukan calon bagi mewakili parti mereka di setiap parlimen. Hanya ada 6 kota ni nak isi ni. Dan saya lihat kali ni parlimen di Melaka banyaknya orang-orang muda, orang baru yang first time tanding sebagainya. Macam mana Datuk sebagai pimpinan di Melaka ni menentukan untuk memastikan mereka ni tidak ada perbalahan, kerana yalah orang lama pun nak bertanding, orang baru pun nak, hanya ada 6 kota ni tu. Itulah hebatnya Melaka. Okay. Kerana kalau kita bijaksana dalam memimpin, jadi bijaksana ini akan dinikmati oleh pimpinan kita. Kita tak ada perbalahan, kita tidak ada bersalah-salahan pendapat. Kerana masing-masing mengazamkan diri ialah untuk pilihan UMNO 10 tahun lagi. Ataupun Barisan Nasional 10 tahun lagi. Maka kalau kita memberikan ruang kepada anak muda yang berusia 35 tahun sekarang, duduk di dalam arus perdana politik, memberikan ruang kepada mereka untuk menjadi seorang wakil rakyat. Kalau kita tengok pada pilihan raya negeri yang lepas, 90% adalah anak-anak muda yang berusia bawah 45 tahun. Dan hasilnya, anak-anak muda ini bertenaga dan punya idea-idea baru untuk dikongsikan bersama membangunkan Melaka. Kerana tatkala mereka besok berusia 20 tahun daripada sekarang, waktu itu yang 35 tahun baru berusia 55 tahun. Bayangkan, kita telah menyediakan pimpinan masa muda yang begitu cemerlang. Pimpinan waktu itu, mereka telah pun diberikan segala ilmu pentadbir dan politik bagi mengurus tadbir generasi waktu ketika itu. Itulah hasrat saya, itulah juga hasrat Presiden UMNO menyediakan pemimpin masa depan. Jadi begitu juga dengan kaedah pemilihan wakil-wakil ahli parlimen yang dipilih ini, kebanyakannya orang muda. Kerana saya macam mana? Daripada 6 tu? Daripada 6, semua muda. Semua orang muda. Jadi apa yang saya menzahirkan terima kasih kepada Datuk Seri Presiden, tak kala rundingan. Cayu kata tadi ada perbalahan, ada salah faham. Melaka tak ada begitu. Clear semua. Dia bijak macam hang tua, berani macam hang jebat. Lain macam. Orang Melaka ni, kalau dia bijak macam hang tua, dia memang ada jiwa diplomatik apa semua. Tetapi tentang perjuangan, jiwa je macam hang jebat. Jadi saya ulang lagi sekali. Bijak macam hang tua, berani macam hang jebat. Itu Melaka. Boleh kod tu. Boleh kod tu. Bijak macam hang tua, berani macam hang jebat, setia macam hang kasturi. Tambah sikit. Jadi apa yang nak saya katakan tadi, orang Melaka tak berada dalam taraf kecelaruan politik. Mereka menzahirkan bahawa Melaka mestilah berada dalam satu suasana politik matang. Jadi kematangan ini telah kita lihat dalam pertama siri pilihan raya negeri baru ini, yang mana semua rakyat menerima calon-calon muda dan memberikan sokongan untuk mereka ini masuk ke satu era baru dunia perjuangan politik dan juga menjadi seorang
ahli politik dan yang dipilih untuk mentadbir urus negeri. Ya. Alhamdulillah di bawah pentadbiran sekarang kita lihat anak-anak muda ini memang ada kaliber, memang ada idea-idea baru untuk membawa Melaka 20 tahun yang akan datang. Ya, mungkin Itu tanggungjawab Ya, saya untuk menjana pemimpin pada masa depan. Sila. Ya, mungkin negeri lain belum lagi diuji. Sebab ramai yang mengatakan bahawa kali ini PN dibantu dengan PAS bersama mereka. Tapi Melaka telah pun diuji. Johor telah pun diuji apabila pilihan raya negeri yang dibuat, PAS dan juga PN bergabung sama. Tapi bagaimana dengan kemunculan parti-parti lain yang kali ini dilihat seperti mungkin akan memecah belahkan undi-undi orang Melayu dan sebagainya, mengurangkan majoriti sana sini sebagainya? Ini yang kita seharusnya membuat satu penilaian tentang malangnya nasib bangsa kita ini. Tatkala berbalah, kita berpecah. Tatkala kita berpecah, kita tidak dapat jalan keluar untuk berbaik-baik semula. Masing-masing membawa haluan masing-masing. Sejak zaman Tun Dr. Mahathir, bergaduh dengan Tengku Razali, lahir semangat 46. Tun Mahathir bergaduh dengan Pak Lah, dengan Najib, jadi lahirnya Bersatu. Mahathir bergaduh dengan Anwar Ibrahim, lahirnya PKR. Sekarang bila Tun Mahathir bergaduh dengan Mahyudin, lahir Pejuang. Jadi perpecahan ini mesti kita keluar kepada satu ajakan paradigma baru dalam pemikiran. Kita mesti ada satu pemikiran baru bahawa orang Melayu tidak boleh berpecah-pecah kerana daripada kelompok majoriti kita akan jadi kelompok minoriti yang tidak memberi faedah kepada bangsa kita sendiri. Jadi kalau tanya saya tadi, apakah pattern ini menjejaskan mana-mana parti untuk membentuk kerajaan? Ya, saya yakin dia akan memecah belahkan. Tetapi memandangkan UMNO ini sudah parti yang sudah cukup matang, lebih 75 tahun, 60 tahun mentadbir negeri. The stakeholder yang ada pada UMNO ni amat baik. Itu sebab kalau tengok tadi the pattern pengundi seluruh negara ini, kalau kita yakin dengan kekuatan UMNO itu sendiri, insya-Allah UMNO akan bangkit semula dan kita akan betulkan suasana ini. Tak ada parti yang lebih baik from east to west. It's only Barisan Nasional. Tok, mungkin last question untuk kali ini. Sejauh mana Datuk rasa tepatnya pendapat mereka di luar sana mengatakan bahawa untuk PRU kali ini, mother of PRU, yang mana mungkin tidak ada mana-mana gabungan pun mampu mendapat simple majority? Itu juga berlaku pada pilihan raya umum yang lepas. Yes. Kerana atas desakan pemimpin-pemimpin politik yang lepas, maka rakyat terpengaruh dengan tomahan mereka, tidak memilih dan juga tidak memberikan ruang kepada Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan yang dominan. Akhirnya mereka berpecah. Tidak ada dalam sejarah, dalam masa satu penggal, 3 Perdana Menteri mentadbir negeri ini. Setuju. Dan tidak ada dalam sejarah dunia juga untuk diingat suami isteri menjadi timbalan Perdana Menteri. Iya. Ia hanya berlaku di Malaysia selagi Tun Mahathir. Itu unik ke pelik, Tok? Dia benda ni kalau nak kata unik pun boleh, pelik pun boleh. Tapi sebab Tun Mahathir yang merencanakan semuanya ini. Zaman dia jadi Perdana Menteri dulu, Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri. Zaman dia jadi Perdana Menteri kali kedua, isteri Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri. Maka saya nak mengingatkan kepada rakyat bahawa janganlah sekali-kali kerana emosional, tidak rasional menyebabkan apa yang kita ada akan terlepas pada tangan kita. Kembali semula kepada Barisan Nasional, kita sama-sama perbetulkan keadaan ini. Okey, Tok. Last word daripada Datuk sendiri untuk mereka di Melaka terutamanya, kerana Datuk sebagai pengurusi perhubungan UMNO Melaka ni, dan juga pada pengundi Malaysia secara am, nasihat Datuk, saranan dan sebagainya menjelang 19 November 2022. Silakan, Datuk. PRU datang lagi. Pantun kan? Ini dengar ni. Pantun Dengar sikit dulu. PRU datang lagi. Ya. Jangan tersalah pilih lagi. Pilihlah Barisan Nasional kembali. Itu patut 3 kerat, Tok. 3 kerat je. Jadi saya nak mengatakan bahawa apa juga suasana yang kita tempuh pada 19 hari bulan ini. Kita mesti menjadikan bumi yang kita pijak ini ialah bumi untuk bangsa kita,
dan langit yang kita junjung ini mesti dinaungi oleh Barisan Nasional. Ya, itulah saya jumpa first time. Uniknya Malaysia. Okey. Okey. Patut 3 kerat ni. Lain macam tu. Okey. Kita Okey. jangan tersalah pilih lagi. Ya, betul. Undilah Barisan Nasional kembali. Okey. Alright. So apa nama tuan-tuan semua, terima kasih kerana sudi bersama dengan segala platform, apa semua program di bawah platform NSTP. Thank you Datuk kerana sudi meluangkan masa. Dan Melaka ni penting sebenarnya kerana dia ada 6 kerusi. Walaupun dia tak banyak tapi 6 kerusi ni bakal melihat potensi BN selepas menang besar 3/4 di PRN Melaka. Sama ada rakyat mahu teruskan memilih BN di Melaka atau sebaliknya tunggu 19 bulan 11 2022. Apa pun, thank you dan teruskan bersama dengan semua program di bawah platform NSTP. Jumpa lagi. Assalamualaikum.